tidak sah solat tanpa wuduk, ya, dan sama besar pahalanya orang yang membaca Al-Quran dengan wuduk. Tak ada wuduk pun boleh baca Quran, ya. Cuma tak boleh pegang mushaf, tak boleh pegang. Kalau kita pegang gadget dan sebagainya boleh baca Quran, ataupun menghafal boleh, ya. Secara hafalan boleh membaca Quran tanpa wuduk, tapi pahalanya jauh berbeza dengan bila kita ada wuduk. Jadi, dan wuduk itu sebagai perisai. Kata para ulama, bila kita wuduk, setan bukan tak boleh, susah nak kacau kita, susah nak pujuk kita, ya. Dan mudah-mudahan kita mudah beramal. Baik, sambung lagi tentang bagaimanakah tips atau rahsia untuk orang bahagia. So kita cari apa punca dulu. Apa punca yang ke-11? Jauh juga dah. Yang ke-11, kenapa orang tidak bahagia? Memang sifat semula jadi dia orang yang perisau, the warrior. Yang dia perisau, mudah risau, sikit risau, sikit risau. Jadi macam mana nak bahagia? Risaunya memanjang. So risau, yes, kita kena risau. Risau tak masuk syurga, risau kita tak semayang, risau kita membazir. Yes, benda-benda yang negatif kita kena risaukan. Tapi jangan risaukan perkara-perkara yang kata orang tu tidak patut kita risaukan. Sebab Allah bertindak seperti mana yang disangkakan, yang dirisaukan, yang ditumpukan, yang difokus oleh hamba-Nya. Kalau kita risau benda itu, orang yang sakit dan fokus ikut kajian alopati, orang fokus pada penyakitnya, risau tentang penyakitnya, susah nak sembuh. Apatah lagi kalau dihebahkan sakitnya pada ramai orang, penyakitnya bertambah berat. Ini kajian alopati, perubatan moden dan psikologi. Tapi kalau kita tengah sakit, kita fokus kat mana ubatnya, siapa yang ada sumber ubat ni, ke mana nak cari ubat. Kita fokus pada ubat, fokus pada perawat, fokus pada tempat untuk dapat rawatan, maka itu yang akan datang. Sebab hadis kursi, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Sebab risau itu juga sangkaan kita. Dan ikut kajian psikologi, 95% kerisauan kita tidak berlaku. Tapi ramai orang terlampau taksub dengan risau sebagai part of dia punya personality. Mungkin di bawah type A punya personality, mudah risau yang tidak berasas. Sebabnya Abang selalu pesan kat semua orang, ya, risau benda yang kita boleh buat, mampu buat, tapi tak buat, kena risau. Ya, kita mampu untuk sedekah, tapi kita tak bersedekah. Kita mampu untuk membantu, tapi kita tak bantu dengan sengaja. Kena risau, kena worry about that. Tapi kalau beyond us, macam mana ya? Macam mana ni nak buat ni, kalau disambung lagi, tak payah risaulah. Ya, itu Allah akan bagi jalan lah, ya. Dengan syarat kita bersihkan diri kita, persediakan diri kita untuk dapat nusrah atau bantuan Allah melimpah ruah. Dah sebut semalam, kadang-kadang ada orang tidak bergaji tapi ada rezeki. Persoalannya, adakah kita layak menerima rezeki yang melimpah ruah? Rezeki Allah turunkan kepada orang yang hatinya bersih, kepada orang yang istighfar, kepada orang yang solat taubat, kepada orang yang bersilaturahim, kepada orang yang sentiasa nak tolong orang lain, ya. So kena sediakan diri kita untuk menerima, ya, nusrah ataupun bantuan dari Allah, ya. So boleh risau kata ulama, tapi risau perkara-perkara yang munasabah kita risau. Allah, aku risau lah, aku dah lama tak baca Quran. Yes, risau yang positif, ya. Macam mana ya jiran-jiran kita ada makan ke tidak? Sebab kita ni okey semua, tapi nampak jiran kita ni kerja nampak macam layu. Itu kena risau, ya. Tidak beriman orang yang tidur dalam nyenyak, walhal jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. Itu hadis sahih. Okey, so itu yang ke-11. Jadi risau adalah satu benda yang both side of a coin, ya. Ada macam pisau dua mata. Boleh jadi positif, risau yang munasabah, yang patut kita risau, dan risau yang tak perlu. Artinya yang kita mampu buat tapi tak buat, risau. Tapi yang tidak mampu buat, is beyond us, serah pada Allah, serah pada orang yang bertanggungjawab, ya. Alright. So macam mana ni orang Sabah ni, kita kat Selangor, macam mana orang Sabah ni kalau tak makan, ya. Kesiannya orang Sabah ni. Kita risau yang bukan-bukan. Kalau kita ada kawan, kontak kawan kita kat Sabah, ya, ataupun ya ketua menterinya. Tapi kalau, ataupun paling kurang kita doa lah, tapi kita risau tapi tak buat apa-apa, itu risau yang tak ada faedah, ya. Sebab kalau kita doakan ada faedah, risau no. Okey, risau itu sebenarnya bisikan syaitan. Kalau risau yang tidak munasabah, tidak bertempat, adalah bisikan syaitan supaya kita risau. Seolah-olah mengatakan masalah ni Tuhan engkau pun tak boleh nak selesaikan, jadi kita risaulah.
seolah-olah ya. Jadi setan akan sentiasa. Patutnya masa Ramadan tak ada setan lagi dah. Tapi kadang-kadang kesan-kesan daripada didikan syaitan dah sebati dalam pemikiran kita. That's our problem.